Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan ke hadrat Allah kerana izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berkumpul dalam satu majlis ilmu online pada malam ini, pada ketika ini, sama-sama kita membincangkan satu topik dalam ilmu fiqh muamalah, iaitu al-qardu ataupun disebut sebagai hutang dalam bahasa Melayu. Baiklah, tujuan kita mengadakan forum ataupun perbincangan bersama ahli-ahli panel ini adalah kita mengadakan satu kempen mengumpulkan dana untuk kita sampaikan kepada saudara kita di Palestin. Dalam kita mewakili daripada MyCare, NGO Keamanan Palestin. Baiklah, saya memperkenalkan dahulu, saya meminta ahli-ahli panel memperkenalkan diri. Saya terlebih dahulu adalah dipanggil Ustaz Arif, iaitu ataupun nama penuh saya Muhammad Arif bin Muhammad Nazar, daripada kelas di PSU 2D, nombor metrik DHU 20202496. Selepas itu saya menjemput ahli-ahli panel yang seterusnya memperkenalkan diri. Jadi yang pertama saya jemput ahli panel yang pertama, iaitu Ustaz Nur Fazrik. Kepada beliau saya persilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muhammad Fazrik bin Muhammad Faiz dari kelas DPHU 2D. Nombor metrik saya DHU 2020-25-201. Dikenali sebagai Ustaz Fazrik. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz Fazrik. Seterusnya saya menjemput saudara Ustaz Din. Kepada beliau saya mempersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad bin Abu Bakar daripada kelas DPHU 2F. Nombor metrik DHU 202024733. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz Din. Seterusnya saya menjemput saudara saya Ustaz Najmi. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator Ustaz Arif. Nama Muhammad Najmi Haikal bin Aisamuddin yang dikenali sebagai Ustaz Najmi. Nombor metrik DHU 2020252230. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Najmi. Seterusnya iaitu ahli panel kita yang terakhir, Ustaz Qazilul. Ustaz Qazilul dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Qazilul Ahyari bin Yasin, atau lebih dikenali dengan panggilan manja Lul. Saya daripada kelas DPHU 2F, bernombor metrik kan DHU 20204689. Sekian, terima kasih. Baiklah, sebuah ringkas kita berkenalan dengan ahli-ahli panel kita dan juga saya sendiri sebagai pengacara dan juga ahli panel anda pada ketika ini. Baiklah, topik kita membincangkan berkenaan al-qardu ataupun hutang. Jadi pada waktu ini kita mengambil kesempatan untuk bincang sama-sama apa itu al-qardu, apa yang kita boleh kenal dengan al-qardu, apa yang disebutkan sebagai al-qardu, apa hukum-hukumnya dan juga pandangan dari segi Islam. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya menjemput ahli panel pertama yang akan membicarakan berkenaan al-qardu ini, iaitu saudara Ustaz Nur Fazri.
kepada beliau saya mempersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan atau kita akan mempelajari tentang al-qad. Apa itu al-qad? Okey. Maksud al-qad adalah dari segi bahasa bermaksud al-qat'u yang bererti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut qad kerana ia merupakan potongan dari harta yang memberikan hutang. Okey, yang itu dari segi bahasa. Kalau dari hukum syarak pula menurut mazhab, okey, menurut mazhab Maliki, ni antara dia lah. Okey, menurut mazhab Maliki mengatakan qad adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali, tidak berbeza dari asal dan setimpal. Okey, menurut mazhab Hambali ni pula, qad ni adalah bayaran wang kepada seseorang sesiapa pun yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalikan sesuai dengan padanannya. Okey, itu sedikit sebanyak tentang maksud ataupun pengertian tentang al-qad. Okey. Maksudnya al-qad ni dia lebih kepada hutang piutang lah. Okey, seterusnya saya akan seterusnya kepada ustaz-ustaz seterusnya. Sekian, terima kasih daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada saudara Ustaz Nur Fazrik. Beliau adalah pensyarah kanan dalam syariah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau sebentar tadi membincangkan iaitu pengenalan bagi al-qardu ataupun hutang. Menurut setengah ulama, ia adalah memberikan sesuatu manfaat, wang lah ataupun harta kepada seseorang dan harus dikembalikan. Baiklah, kita sudah kenal sedikit berkenaan apa itu hutang dan kita pun sudah maklum mengenai hutang, iaitu kita memberikan sesuatu manfaat kepada orang lain dan ia harus kembali kepada kita. Baiklah, seterusnya saya menjemput saudara Ustaz Din bagi menyampaikan diskusinya. Kepada beliau dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Saya akan menerangkan tajuk al-qad dari segi Al-Quran dan dalil. Dari segi dalil dan hadis. Maaf. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-ummana ila uhliha wa iza akamtum baina an-nasi untahkumu bil'ad. Maksudnya sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Jadi sini saya akan terangkan sedikit. Allah suruh kita membuat satu perkara itu dengan amanah. Tak kira apa pun, kita harus amanah mengerjakan satu perkara. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan orang yang beriman untuk mencatat segala hutang dan masa bayarannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayyantum bidainin illa ujalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katiban bil adl. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan suatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke semasa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang seseorang penulis itu di antara kamu menulisnya dengan adil dan benar. Maksudnya kat sini hutang ni adalah sangat penting. Jika kita berhutang dengan seseorang itu, kita haruslah ingat untuk membayar kepada orang tersebut. Kalau kita tak ingat, kita kena
tulis kan, supaya kita ingat dan melaksanakan hutang pada orang tua. Yang ketiga dalam surah Al-Maidah, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ufu bil uqud. Maksudnya kat sini, wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Jadi ayat ni dia menerangkan tentang hutang. Jika kita berjanji dengan orang tu, contoh kita nak bayar orang hutang orang tersebut, jadi kita kena laksanakanlah sebab kita dah janji dengan orang. Kalau kita janji, kita laksanakan. Jika kita tak buat, kita berdosa. Selain itu, terdapat banyak hadis yang menerangkan tentang ancaman terhadap golongan yang sengaja enggan membayar hutang dan tidak berusaha untuk melunaskan hutang yang tersebut. Antara hadis ialah hadis riwayat Tirmizi. Nafsun al-mu'minin al-mu'allaqah bidainin hatta yunqad anhu. Maksudnya, jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sehingga dilunaskan hutang baginya. Maksudnya kat sini, kalau seseorang tu tak melaksanakan hutang tersebut, jiwa dia takkan tenang. Kerana dia akan hidup haru biru lah. Dosa berhutang ni tidak terampun kecuali dihalalkan oleh si pemihutang tersebut walaupun mati sebagai mati syahid. Rasulullah SAW bersabda, Yughfaru lisyahidi kullu zambit illa dain. Maksudnya diampunkan semua dosa bagi orang yang terkorban mati syahid kecuali jika ia mempunyai hutang. Maksudnya kat sini betapa beratnya hutang ni. Sampai mati syahid pun dosa dia tak terampun walaupun dia mati syahid. Kerana kalau kita mati syahid ni dosa kita terampun lah sebab kita syahid. Mati jalan Allah. Walaupun dia hutang dengan seseorang tu, dosa yang tak terampun. Jadi kita sebagai umat Islam, kita perlulah melaksanaikan hutang tersebut. Kalau kita pinjam tak kira lah 10 sen ke, 20 sen ke, 30 sen ke. Jadi dia hutang. Dia tak lepas kalau kita mati ni. Yang kedua, yang tadi kedua. Jadi yang terakhir, hutang akan dibayar kepada si pemihutang dengan pahala amal kebajikan si pemihutang di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man mata wa alaihi dainun falaysa sama dinar wala dirham, walakinnaha alhasanatu wasayyi'ah." Maksudnya, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang, maka di hari akhirat tidak ada lagi urusan dinar dan dirham. Dia ada hanyalah urusan berkaitan pahala, kebaikan dan dosa kemaksiatan. Jadi kalau orang yang seorang tu meninggal dalam keadaan hutang, maka dia baca bila orang kita kalau sebagai ahli saudara Arif Ah, boleh baiklah. ahli peneliti. Terima kasih kepada saudara Ustaz Din atas penerangan beliau dan perbincangan beliau berkenaan dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga hadis berkenaan hutang.
saya boleh simpulkan kita boleh rujuk dalam surah Al-Maidah, surah Baqarah dan juga surah An-Nisa. Dalam surah Nisa disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan hak kita lah dalam konteks hutang. Jadi walaupun itu saya tertarik dengan penerangan beliau berkenaan satu hadis daripada Rasulullah SAW, mafhumnya ataupun maksudnya secara dasar atau iaitu dosa hutang walau macam mana pun tidak dapat diampunkan walaupun mati syahid. Jadi kita tahu syahid ni adalah salah satu jalan kematian yang paling baik, tetapi Itu yang bahayanya hutang. ya betul. Jadi saya terasa tertarik untuk sebut berkenaan ini. Jadi walaupun kita mati syahid, dosa hutang tu tidak dapat diampunkan. Jadi kita kena berhati-hati kalau kita hutang ni kan. Bila kita hutang ni kita kena berhati-hati. Kita pakai ingat-ingat pun kita hutang siapa. Betul. Sebab tu antara sunnah Nabi SAW apabila hutang Nabi tulis antara amalan-amalan ulama dahulu apabila hutang, mereka hutang ataupun orang hutang kepada mereka akan catat. Jadi baik. saudara Ustaz Din yang menyebut berkenaan dalil-dalil berkenaan hutang dan juga antara akibat apabila kita berhutang dan tidak dapat memberikan hak kepada tempat yang sebetulnya. Maka selepas diberi penerangan daripada Ustaz Din, saya teruskan perbincangan kita kepada ahli panel yang seterusnya, saudara Ustaz Najmi. Kepada beliau dipersilakan. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih kepada moderator Ustaz Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kurniakan kita untuk berjumpa pada malam ini untuk berbincang pada tajuk Al-Qad. Berdasarkan dalil daripada sunnah Nabi SAW dan ijma' ulama, hadis dari Nabi mafhumnya, seseorang Muslim yang memberi hutang kepada seseorang Muslim yang lain sebanyak 2 kali adalah seperti bersedekah sekali. Dan diriwayatkan daripada Anas, Rasulullah SAW bersabda, pada malam aku diisrakan, aku melihat tulisan di atas pintu syurga, pahala sedekah ialah 10 kali ganda dan pahala hutang ialah 18 kali ganda. Aku bertanya kepada Jibril, kenapa memberi hutang lebih banyak daripada memberi sedekah? Jawabnya, kerana orang yang meminta sedekah dalam keadaan meminta sedangkan dia punyai harta, tetapi orang yang memberi pinjaman tidak akan meminta pinjamannya kecuali kerana keperluan yang mendesak. Hutang telah diijma'kan oleh ulama sebagai harus. Dari hadis ni daripada Abdul Haq ni, daripada Anas, dia pun kata harus. Ulama berbeza pendapat dalam kes ini. Ulama mazhab Hanafi mengatakan sah diberi hutang sebab barang-barang misli, iaitu barang yang mempunyai unit serupa di pasaran. Contohnya macam duit ataupun barang-barang keperluan. Termasuklah barang-barang yang disukat seperti beras. Kira mazhab Hanafi ni dikira sah lah, iaitu nama beliau ialah Abu Hanifah Nu'man bin Sabit yang dikenali sebagai Imam Hanafi. Seterusnya, manakala ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengatakan harus diberi hutang setiap harta yang sah dijual dengan menggunakan kontrak salam. Kontrak salam ni iaitu ijab dan kabul lah.
Golongan ini tidak menetapkan hanya harta atau barangan yang bersifat misli sahaja boleh diberi hutang, bahkan merangkumi harta yang bersifat kimi boleh diberikan hutang juga. Barangan yang jenis kimi ni barangan yang tidak didapati di pasaran. Seterusnya saya mengambil daripada pandangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Marbawi. Dalam kitab beliau ialah Fathul Mu'in, karangan jilid 2, muka surat 322. Memberi hutang dan hukum terjadinya ikrar. Ikrar atau menguntangi ini memberikan milik sesuatu kepada orang lain dengan pengembalian yang sama adalah sunat kerana mengandungi unsur menolong untuk menghilangkan kesulitan saudara-saudara Islam yang lain. Ini termasuk juga dalam sunat muakkad berdasarkan dalam beberapa hadis yang terkenal seperti yang diriwayatkan oleh riwayat Muslim, barang siapa membantu melonggarkan satu di antara beberapa kesulitan duniawi temannya, maka Allah akan melonggarkan satu daripada beberapa kesulitannya di hari kiamat. Dan Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu mahu menolong temannya itu. Dan satu hadis, barang siapa memberi hutang 2 kali kerana Allah, maka pahala sebesar sedekah, maka pahala sebesar menyedekahkan salah satunya. Macam dia sedekah harta banyak tu, dia Allah bagi 2 kali ganda lagi. Setakat itu saya punya syarah dan yang terima kasih kepada saya sendiri dan teruskan kepada moderator Ustaz Muhammad Arif. Ustaz Muhammad Arif buka mic. Mic Ustaz. Oh, maaf. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Najmi bin Samuddin atas penerangan beliau sebentar tadi. Yang beliau diskusikan ialah hukum-hukum ataupun pandangan-pandangan daripada ulama berkenaan hutang. Jadi saya boleh simpulkan dari sini ialah jumhur ulama mengatakan ia sah dan juga harus dilakukan. Tetapi ada syarat-syaratnya lah. Syarat-syaratnya itu saya akan huraikan sebentar lagi. Baiklah, kita maklum semua dalam ibadah kita mempunyai rukun dan juga syarat. Untuk memastikan apa yang kita lakukan itu mengikut piawaian syarak. Jadi apakah persoalannya? Apakah rukun dan juga syarat dalam topik al-qardu iaitu hutang? Baiklah. Secara ringkasnya saya boleh katakan rukun dari dalam hutang sikit saja, iaitu kita ada disebut aqidan, iaitu 2 orang pengakad hutang ini. Yang pertama adalah penghutang itu yang memberikan hutang. Yang kedua ialah peminjam yang diberikan hutang itu, ataupun peminjam hutang lah. Ataupun yang ketiga disebut sebagai mauqud alaih, iaitu barang hutang tu, objek yang dihutangkan itu. Dan yang keempat ialah sirah akad itu, iaitu ijab dan juga qabul di dalam akad ataupun kontrak hutang itu sendiri. Baiklah. Apa yang disebut sebagai peminjam, iaitu muqtarid ataupun bahasa Arabnya muqtarid. Peminjam ataupun pemberi hutang haruslah seorang ahliyah muamalah, seorang yang ahli, seorang yang layak untuk menguruskan muamalah
Apa tu? Maksudnya dia haruslah baligh untuk melakukan hutang. Seterusnya dia haruslah berakal siuman. Dan seterusnya dia tidaklah mahjur ataupun kaedah sebut secara syariatnya dia tidak boleh melakukan ataupun mengatur hartanya sendiri. Dari sini kita boleh tengok yang pertama dia haruslah baligh. Maka dia, hutang ni tidak sah dilakukan oleh kanak-kanak yang belum baligh. Seterusnya berakal siuman. Tentulah kita nak bagi hutang ataupun kita nak beri hutang, kita haruslah berakal siuman. Kita tahu kadar hutangnya, kita tahu siapa yang kita nak berikan hutang, kenapa kita berikan hutang itu. Dan seterusnya pemberi hutang itu haruslah cekap ataupun tahu untuk menguruskan hartanya. Sebab sedikit dia haruslah mempunyai ilmu lah dalam muamalah. Seterusnya ialah pemberi, yang saya sebutkan tadi adalah peminjam, muqtarid. Maafkan saya silap. Selepas itu pemberi pinjaman, muqrid. Ini baru pemberi pinjaman, muqrid. Pemberi pinjaman ini haruslah seorang yang boleh bersosial. Dia haruslah boleh buat muamalah lah. Dan dia haruslah mempunyai kecekapan dalam menggunakan harta. Dia haruslah mempunyai satu sikap untuk menguruskan hartanya lah. Macam kita orang biasa, kita tahu nak uruskan harta. Tapi setengah orang, dia tak tahu nak uruskan harta. Dari kecil dia tak pernah uruskan harta. Dari kecil dia tak pernah pegang harta, duit, sebagainya. Ya, dia berharap kepada orang lain lah. Dia urus. Bagi orang special macam ni, dia harus ada, dia boleh memberikan hutang, tetapi dia harus ada seorang yang wakil dia. Mak ayah dia ke, dia ataupun orang-orang yang mati ya bab hutang ni. Ya. Okay, betul, Ustaz Najmi. Dan pemberi pinjaman ni tadi, syarat dia yang terakhir ialah dia tidak boleh dipaksa dalam memberikan hutang. Dia haruslah memberikan hutang itu secara rela atas diri dia sendiri. Dan yang kita sebutkan tadi, iaitu barang hutang itu sendiri. Iaitu Ustaz Arif. Ya. Tadi kira macam mana yang syarat ketiga tadi? Dia haruslah syarat untuk menjadi pemberi pinjaman ni, iaitu penghutang, dia haruslah dalam keadaan kerelaan. Dia tidak dipaksa. Okey, kalau kita nak paksa, contohnya saya pasal saya nak minta hutang kat awak, kat Ustaz Arif. Tak boleh ha? Tak boleh. Okay. Awak mungkin dapat duit tu, tapi urusan hutang tu tidak sah. Okey, masih Arif. Baiklah, seterusnya ialah mauqud alaih, iaitu ataupun barang hutang itu sendiri, ataupun hutang itulah unit hutang itu. Baiklah, bagi rukun ketiga ini, subjek hutang itu haruslah harta yang diberikan sebagai hutang. Mestilah dalam konteks hutang, dia haruslah harta itu diberikan secara hutang, bukan secara sewa ataupun sebagaimana. Dia haruslah, syarat pertama dia haruslah diberikan sebagai hutang mengikut kontrak akad. Baiklah, seperti saudara Najmi yang sebutkan tadi, harta misli ataupun harta yang boleh sukat, boleh timbang, contohnya duit, dinar, kita boleh tahu nilai dia, itu boleh. Tetapi ada sedikit bagi barangan yang berjenis qimi, iaitu barang ataupun barangan qimi yang tidak boleh dispesifikasikan. Contohnya adalah bila kita campur barangan itu
secara banyak-banyak. Contoh beras dicampur dengan gandum. Itu tak boleh jadikan hutang. Sebab nanti ada proses nak kembalikan hutang itu susah kepada peminjam. Jadi selepas itu syarat hutang yang seterusnya ialah kadar dia. Syarat hutang ini kadar dia haruslah diketahui ketika akad itu. Contohnya Ali nak pinjam hutang kepada Abu. Dua-dua orang haruslah setuju ataupun mengetahui apa kadar hutang itu. Contoh Ali nak pinjam 500. Abu pun tahu Ali nak pinjam 500 dan Abu bagi 500. Jadi kedua-dua orang ni kena tahu kadar hutang yang diterima ataupun yang diberi. Jadi kalau penghutang tu dia bagi hutang tapi dia tak tahu kadarnya. Contoh dia ambil saja tabung dia, dia terus bagi macam tu. Dia tak kira dulu berapa duit dalam tu. Jadi susahlah akan timbul satu masalah nanti bila nak kembalikan hutang tersebut. Jadi selepas itu rukun yang keempat disebut sirah ataupun ijab dan juga qabul, iaitu satu kontrak hutang itulah. Dalam bab perkahwinan kita ada ijab qabulnya, ada tok kadi, ada pengantin lelaki. Itu dalam konteks kahwin. Dalam konteks hutang pun ada ijab dan juga qabul, penerimaan dan juga penawaran. Sirah ini adalah ucapan akad kita dalam hutang itu. Contohnya dalam urusan jual beli kan, saya jual dan juga saya beli. Itu sirah bagi jual beli. Bagi sirah hutang, saya hutangkan kepada tuan sekian. Saya terima hutang tuan sekian. Itu adalah ijab dan qabul dalam hutang. Tetapi dalam sirah ini juga harus dipakai dengan bahasa isyarat. Sama juga seperti muamalah yang lain, pakai bahasa isyarat ataupun bahasa yang difahami oleh kedua-dua orang akidan itu tadi. Baiklah, sebuah sedikit daripada saya berkenaan. Ustaz Arif. Ya. Jikalau tak adanya rukun dan syarat ni berlaku tak hutang ni? Maksud tuan? Maksud ustaz? Okay, kan dalam Islam rukun dan syarat ni kalau ada rukun dan syarat ni baru sah jadikan pinjaman dan hutang tu kan. Ya. Kalau tak adanya pinjaman ni, tak adanya rukun dan syarat ni, macam mana? Tak ada sah pinjam. lah. Tak ada, kita kena tengok tak sah itu ketiadaan rukun dan juga syarat itu adakah disebabkan kejahilan antara penghutang ataupun peminjam itu, ataupun rukun dan syarat itu belum dikeluarkan lagi oleh syarak. Itu kalau belum dikeluarkan lagi, maksudnya mungkin zaman masa tu belum ada hutang ke, kita berhutang, tak mengapalah, tak ada masalah. Tapi kalau dah ada rukun dan juga ada syarat, mungkin atas sebab kejahilan mungkinlah dimaafkan, ya. Tapi kalau kita langgar juga rukun jaga syarat, contohnya kita bagi hutang dan kita tahu orang tu hutang untuk berjudi kan, maka tak boleh lah. Okey, terima kasih Ustaz Arif. Okey, baik. Setakat itu daripada saya. Seterusnya ahli panel ataupun perbincangan kita diteruskan kepada ahli panel yang seterusnya, iaitu Ustaz Qazilul Ahyari. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana limpah dan kurniaannya dapatlah kita bersama-sama berkumpul pada hari yang mulia ini
untuk menjalankan sesi majlis ilmu, insyaAllah. Jadi apa yang saya akan terangkan adalah mengenai aplikasi Al-Qardu ini dalam sistem muamalat. Jadi riba Al-Qardu terkenal dalam masyarakat kita dan boleh dibahagikan kepada beberapa bentuk dan situasi. Kat sini ada 5 situasi yang dapat kita bahagikan, iaitu yang pertama, duit berbalas duit yang lebih banyak. Yang kedua, duit berbalas duit beserta sesuatu manfaat. Yang ketiga, manfaat berbalas manfaat yang lebih banyak. Dan yang keempat, hadiah duit berbalas hadiah duit yang lebih banyak. Dan yang terakhir adalah hadiah bersyarat hadiah. Jadi saya akan menerangkan satu persatu bentuk-bentuk ataupun situasi-situasi Al-Qardu ni. Jadi situasi yang pertama, duit berbalas duit yang lebih banyak. Contoh situasinya adalah Ali meminjamkan kepada Ahmad wang sebanyak RM2,000 dengan syarat Ahmad hendaklah membayar kembali dengan nilai yang lebih besar. Contohnya seperti 2,500. Dia lebih daripada wang yang dipinjamkan dalam masa 3 bulan. Jadi namun begitu, riba sekiranya Ahmad memulangkan wang dengan nilai tambahan tanpa sebarang paksaan atau syarat oleh Ali, ia adalah halal dan sangat terpuji di sisi Islam. Perkara ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sendiri bila baginda membelikan unta yang lebih baik daripada apa yang dipinjamkan dan digunakan oleh Nabi. Itu penerangan untuk situasi yang pertama. Jadi penerangan untuk situasi yang kedua, duit berbalas duit beserta sesuatu manfaat. Jadi contohnya, Kamil memberi pinjaman wang sebanyak RM1,000 kepada Adnan untuk tempoh 5 bulan. Sebagai balasan, Kamil mensyaratkan Adnan untuk membantunya menyiapkan assignment. Bantuan menyiapkan adalah riba. Jadi bantuan untuk menyiapkan assignment tu adalah suatu riba. Okey. Kerana tergolong di dalam manfaat yang lebih diraih daripada hasil pemberian pinjaman. Jadi terdapat bentuk penindasan kerana mengambil kesempatan atas bantuan pinjaman yang telah diberikan. Jadi penerangan untuk situasi yang ketiga. Situasi yang ketiga adalah manfaat berbalas manfaat yang lebih banyak. Situasi dia macam ni. Contohnya Ahmad meminjamkan keretanya kepada Yusuf dengan syarat Yusuf perlu memulangkan kereta dengan tangki minyak yang diisi penuh. Pada awal proses pinjaman, tangki minyak tidak penuh. Faham tak? Maksudnya Faham. Ahmad bagi pinjam kereta dekat Yusuf dalam keadaan tangki minyak dia kosong, tak banyak lah. Tapi dia kata kat Yusuf, kamu kena pulangkan kereta aku dalam keadaan tangki minyak penuh. Kat situ dia sedikit berlaku zalim. Okay. Riba berlaku dalam situasi ini termasuk dalam hadis pinjaman beserta pulangan lebih daripada syarat yang disyaratkan. Ini kerana manfaat kegunaan kereta dibalas dengan suatu manfaat lain yang berbeza dan melebihi manfaat pinjaman. Itu. Jadi penerangan untuk situasi yang keempat adalah hadiah, duit balas hadiah, duit yang lebih banyak. Okey, situasi macam ni. Ali menghadiahkan wang berjumlah RM100 kepada Husin. Hari ini dengan syarat Ustaz Konsidon. Ya. Masa kita pun dah tak banyak. Boleh cepatkan sikit. Okey, boleh. Jadi contoh yang keempat. Ali menghadiahkan wang berjumlah RM100 kepada Husin hari ini dengan syarat Husin akan menghadiahkan Ali sebanyak 150 pada bulan hadapan. Situasi dia. Dan situasi yang terakhir adalah hadiah bersyarat hadiah. Contohnya situasi dia, pengantin lelaki dan perempuan bersetuju bahawa pihak lelaki akan hadir dengan 7 buah dulang hantaran yang bernilai
100,000. Manakala pihak wanita bersetuju dengan balasan 9 buah dulang bernilai 13,000. Itu dia. Itu dia pengkongsian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Baiklah, terima kasih kepada saudara Ustaz Qazilul Ahyari atas penerangan beliau yang sangat mantap berkenaan aplikasi hutang riba hutang. Maksudnya di dalam hutang pun ada riba, berlakunya riba. Dan hal ini tak bolehlah dilakukan. Antaranya riba yang al-qardu yang disebutkan sebentar tadi, antaranya duit berbalas duit yang lebih banyak. Contoh macam situasi Ahlung sekarang lah, itu yang lebih banyak kita nampak dan kita faham apa itu sebagai riba. Dan antara yang lain manfaat berbalas manfaat. Ini juga kita selalu buat Contoh kita pinjam kereta kat kawan, kita suruh dia isi minyak penuh. Sebenarnya tu tak boleh haruslah kita berhati-hati. Jadi oleh itu saya mengajak saudara dan juga saudari mengambil iktibar atas perbincangan kali ini dan juga saya mengharapkan kita semua diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa itu hutang dan kita mendoakan semua umat muslimin di atas dunia ini mampu membayar hutang mereka dengan sempurna. Dan juga kita doakan supaya urusan harian kita dihindari daripada wabak dan bencana COVID-19 ini. Semoga kita dijauhkan balak daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, saya akhiri forum ataupun perbincangan kita, majlis ilmu kita pada kali ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Tapi sebelum itu saya ingin minta maaf kepada penonton-penonton sekalian bahawa Ustaz Din dia selalu terlive itu disebabkan masalah line kita tidak dapat elak ini masalah teknikal. Okey, baiklah, sekian itu daripada kami perbincangan kali ini. Salah dan silap mohon ampun. Kekurangan itu hanyalah daripada kami yang lemah dan kelebihan itu hanya layak dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.